جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام Amor en France, à médisance, à l'innocence. Au beau jardin, à mon pays, qu'appellent les enfants. Je vous demande, toute l'idée toute l'innocence de mon enfance. De mon enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez, sauvez, sauvez l'enfance. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My dolls are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a chance. 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 Please, please, give us a chance. Aduna tufuli, aduna tufuli, aduna tufuli, aduna, aduna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat madrasah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu bersua semula dalam mudarasah kita. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada mi'awiyah yang kedua. Mi'awiyah bermaksud mi'awiyah ni 100. Mi'awiyah yang pertama kita dah selesai, 100 siri yang pertama. Dan sekarang kita masuk kepada mi'awiyah yang kedua, iaitu 100 siri
yang seterusnya. Alhamdulillah pada tanggal 23 Muharram hari ini bersamaan dengan 1 September 2021, kita akan masuk kepada bab yang baru. Kita masuk bab yang ke-22. Ingat, kita mula mudarasah bab 17. 17, 18, 19, 20, 21. 5 bab sudah selesai. Dan kalau kita pakai buku kuning, selesai bab jilid yang pertama, kita masuk jilid yang kedua, jilid baru. Untuk buku biru ni, kita masuk pada halaman yang ke-368. Kitabu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kitab Dhammul Jah wal Riya wa ilajuhuma wa fadilatul khumul wa nahwu dhalik. Dan diterjemahkan oleh pengarang, oleh penterjemah, wa nafa'ana bi terjematihi amin. Bab yang ke-22 adalah bab cintakan pangkat. Ini sangat relevan, sangat signifikan kepada mereka yang tidak bekerja sendiri. Penjawat awam, saya pegawai hak lewat Islam, barangkali cikgu-cikgu, ustazah dan seterusnya lah. Cintakan pangkat dan riak yang tercela, cara merawatnya dan kelebihan khumul. Khumul ni iaitu sifat tidak menonjolkan diri. Mudah-mudahan di akhir bab ini nanti kita dapat mengawal nafsu kita untuk kita meraih pangkat dan juga nafsu kita untuk syuhrah. Syuhrah ni maksudnya untuk jadi masyhur. Glamour lah kata orang sekarang ini. Dan kita kaitkan nanti dengan siri mudarasah yang lepas-lepas. Bahawa apa juga nikmat yang Allah datangkan dalam hidup ini, kalau kita kaitkan dengan persaingan yang besar, iaitu persaingan akhirat, barangkali dia akan menjulang kita atau menolak kita untuk mendapatkan tempat yang lebih baik di akhirat nanti, insyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyahwatul khafiyatu. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyahwatul khafiyatu. Bermaksud, sesungguhnya perkara yang paling aku takut, aku bimbang. Khauf tu takutlah. Sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang, aku takut nanti berlaku kepada umat aku. Ala ummati ada dua. Pertama ar-riya'u, yang kedua asyahwatul khafiyah. Pertama riya', suka menunjuk-nunjuk, bahasa mudah kita. Kemudian asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Hadis ini dikomentari oleh pengkaji-pengkaji hadis bahawa dalam takhrij kitab Ihya mengatakan hadis ini hadis dhaif, tetapi dikuatkan dengan riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baghawi daripada jalur yang lain, daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, sanadnya sahih. Maka kita buat kesimpulan hadis ini daripada jalur sanad ini dhaif, tetapi ada hadis lain yang datang daripada jalur yang lain yang mengatakan bahawa dia adalah hadis sahih. Jadi ada dua perkara yang Nabi SAW sangat takut jika ia terkena kepada umat. Kemudian ini termasuk kita lah, riya' dan syahwat tersembunyi. Apa itu riya'? Apa itu syahwat yang tersembunyi? Riya' kita tahulah, kita suka menunjuk-nunjuk. Suka menunjuk-nunjuk. Riya' itu berasal daripada perkataan ro'a. Asalnya, akar katanya adalah ro'a. Ro'a itu lihat. Jadi, kita menunjuk-nunjuk yang orang lain tak tahu supaya orang nampak kita, lihat kita. Adapun syahwah
al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi itu ialah syahwat yang tersembunyi, iaitu keinginan untuk dipandang tinggi atau famous lah, atau dalam bahasa sekarang glamour. Glamour. Mengapa dikatakan tersembunyi? Sebab ia syahwat al-khafiyah ini sukar untuk dikesan dan disedari bala tipu dayanya. Dia itu adalah sukar untuk dikesan dan sukar disedari, dan tipu dayanya itu bukan setakat kena pada orang biasa-biasa. Termasuklah kesannya itu, tipu dayanya yang tersembunyi itu terkena kepada ulama-ulama besar dan apatah lagi masyarakat awam. Hubbus syuhrah, sukakan kemasyhuran, glamour, suka supaya ia dipandang tinggi. Bukan sekadar terkena kepada orang awam, tetapi juga ia terkena kepada para ulama. Ujian ini biasanya menimpa ulama dan ahli ibadah yang tekun berusaha menuju jalan akhirat. Ini adalah sesuatu peringatan penting. Kita ni, buku biru ni, sahabat madrasah sekalian, tajuknya ialah ringkasan kitab jalan mereka menuju Allah. Sekarang ni kita sairuna ilallah, nasiru jami'an ilallah. Kita ini hamba-hamba Allah yang sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Kita jalan bersama-sama. Tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan ini juga kita terdedah dengan dipanggil syahwah khafiyah, iaitu keinginan untuk dipandang tinggi oleh orang lain. Dan biasa berlaku kepada mereka yang sedang menjalani di atas jalan menuju Allah Ta'ala, menuju akhirat. Apabila mereka menundukkan nafsu mereka, memutuskan segala keinginan syahwah dan memaksa diri melakukan ibadat, di samping tidak terdorong untuk melakukan maksiat zahir melalui seluruh anggota badan mereka, ketika itu mereka seronok dalam menonjolkan diri dengan ilmu dan amal mereka. Maknanya di mukaddimah semua okey. Kata orang Mangan Datuk, semua cap jempol, semua okey. Dia menundukkan hawa nafsu, kemudian paksa diri lakukan ibadat, tidak melakukan maksiat, semua okey. Dan dia rasa tenang, seronok, tetapi tengok syaitan dia cuba selit juga. Merasa seronok kalau sesekali orang puji dia. Jadi dia akan jadi, kalau tidak dikawal dengan baik, dia akan jadi ketagih. Ketagih akan pujian itu adalah satu penyakit yang susah untuk dibuang. Seronok untuk menonjolkan diri dengan ilmu dan amal mereka. Sebab itu tuan sekalian, bab niat ikhlas ini, insya-Allah kita bila dah habis bab muhlikat yang membinasakan, kita akan masuk bab munjiat yang menyelamatkan. Dah habis semua tu, insya-Allah kita akan patah balik ke depan, iaitu bab ibadat dan juga bab adat. Dalam abwab atau bab-bab itu nanti kita akan jumpai bagaimana cara untuk kita menjaga, memelihara niat kita. Sebab syaitan dan iblis ini makhluk yang tak pernah putus asa. Dia akan menggunakan berbagai-bagai cara, asal-asal saja amalan kita itu rosak. Rosak 100% atau rosak 50% atau rosak berapa persen lah. Bergantung kepada kekuatan kita melawannya. Dalam hal ini ialah dengan kita menjaga niat kita. Baik. Kepenatan mereka di dalam bermujahadah,
kepenatan mereka dalam bermujahadah terasa ringan lantaran merasa seronok dan tenang apabila mereka diterima baik oleh orang ramai serta dipandang dengan penuh hormat dan mulia oleh mereka. Ini menjadikan hati mereka yang dikuasai nafsu itu merasa amat seronok sehingga dengan mudah mereka dapat meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka mungkin menyangka bahawa mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka sebenarnya adalah munafik. Na'udzubillah. Maknanya cantik dah peringkat awal amalan sebagainya, tetapi dia terbuai terseronok dengan puji-pujian. Itu tuan-tuan sekalian bahayanya apabila kita terdedah dengan puji-pujian untuk menjaga niat itu. Ini merupakan satu perangkap yang amat berbahaya. Hanya orang yang benar-benar dekat dirinya kepada Allah akan terselamat dari perangkap tersebut. Maksudnya kita sentiasa koreksi muhasabah niat kita lah. Niat kalau kita nak syuhrah ni maksudnya masyhur dan kita suka untuk dipandang tinggi, hati-hati perkara itu supaya dia tidak merosakkan amalan kita. Oleh kerana itulah, ni kita bacakan Arabnya, cantik tuan-tuan sekalian. Walidzalika qila akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubbur riyasah. Perkara yang paling akhir yang keluar dari pemikiran orang as-siddiqin. Siddiqin ini adalah orang yang benar iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, siddiq. Dia boleh tepis semua benda. Tapi yang paling akhir keluar daripada pemikiran golongan as-siddiqin, bukan orang biasa-biasa ni, ialah penyakit cintakan pangkat atau kedudukan. Cinta disanjung. Cinta disanjung. Tuan-tuan tak perlu sampai peringkat hebat sangat pun. Kita yang biasa-biasa ni pun setengah kita barangkali terasa tersentap apabila macam kita ni tidak dipandang, tidak dihargai walaupun kita sepatutnya mendapat pujian berkenaan. Sebagai contoh hari tu pada sahabat mudarasah, kita dah menunaikan fardu haji, tak kala ucapan tidak diadres kepada kita dengan sebutan yang betul. Tak panggil haji, tak panggil hajah. Setakat itu saja pun tidak mengurangkan apa-apa pun pada diri kita. Tapi sesetengah orang dia sudah sentap, tak panggil haji, tak pandai hajah, tak pakai hajah. Apatah lagi kalau nama sebelum namanya yang sebenar itu didahului dengan gelaran-gelaran. Tun paling tinggi lah di Malaysia ni. Gelaran Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, setengah orang dia sentap dengan benda-benda tu. Padahal sepatutnya jangan sentap. Benda biasa, yang penting nama kita tu. Nama kita tu tak terkurang apa pun. Besok terukir dari batu nisan kita adalah nama kita lah, dan disebut oleh dalam baca talqin pun adalah nama kita, dan kita akan dipanggil di akhirat besok dah tak adalah Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk tu tak ada dah. Tetapi dipanggil adalah dengan nama kita. Jadi begitulah perkara yang terakhir, akhiru ma yakhruju min ru'usi siddiqin hubbur riyasah. Perkara yang terakhir yang keluar daripada pemikiran golongan as-siddiqin adalah penyakit cintakan pangkat dan cintakan kedudukan. Yang bergaduh hebat di dunia ini sebab itulah tuan-tuan sekalian, nak jadi ketua. Nak jadi ketua, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri, macam-macam lah. Nak jadi ketua bahagian, ketua cawangan, ketua cabang, nak jadi
Wallahu a'lam. Tapi seronok tuan-tuan sekalian kalau kita bergiat dalam NGO. Dalam NGO tidak ada istilah berebut pangkat. Tidak ada istilah berebut pangkat. Bahkan kalau boleh dia tidak diberikan pangkat. Tapi kalau diberikan pangkat, dia kena laksanakan sebab dia adalah satu tanggungjawab. Sebab dorongan yang benar-benar kita bergiat dalam NGO Islam, dorongan sebenar adalah tanggungjawab kita kepada umat. Sebab tidak bergaji. Mereka yang bergiat dalam NGO tidak bergaji. Di samping tugas hakiki, satu, tugas hakiki kedua adalah bergiat untuk mempertahankan Islam melalui wadah-wadah ataupun bekas-bekas yang dipanggil jamaah. Tapi kalau dalam sektor yang lain, dalam masuk koperasi pun ada pertembungan, persaingan nak rebut pangkat, apatah lagi dalam parti politik kepartian nak berebut pangkat dan sebagainya. Dari mana datangnya gelaran haji dan hajjah ini? Ini adalah satu penghormatan sebenarnya Encik Abdul Aziz. Dahulu tahun 30-an, 40-an, 50-an bukan senang untuk menunaikan fardu haji. Kemudian kalau nak pergi haji, bukan naik kapal terbang, naik kapal di atas kapal laut. Jadi sebagai penghargaan mereka yang dah menempuh perjalanan yang jauh, berkorban, kita hormati dia. Dalam masa yang sama dalam kapal berkenaan mereka belajar, memperbaiki diri dan sebagainya. Maka bila balik mereka adalah duta-duta mereka yang pernah menunaikan fardu haji. Kita panggil haji dan hajjah. Walaupun negara lain tak buat, tapi kita menghargainya. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran, kita gelarkan dia Al-Hafiz. Di Malaysia sahaja tuan-tuan sekalian gelaran itu sebab sangat menghormati orang yang pernah menghafal Al-Quran. Sedangkan dalam disiplin ilmu Islam, Al-Hafiz itu adalah orang yang menghafal beberapa ribu hadis sebenarnya. Bagaimana kita nak dapatkan menghadapi kalau orang dah puji kita? Kita dah sebut dalam sebelum ini, iaitu doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah digrafikkan. Apabila orang puji doa kita, orang memuji kita, ada doa untuk kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Contohnya lah, ya Allah ampunilah di hamba-Ku ini terhadap apa yang dia katakan kepadaku, barangkali tak betul, barangkali betul, dan kurniakanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Di samping doa-doa yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, cintakan pangkat dan kedudukan. Begitu juga kadang-kadang di sekolah dan sebagainya lah. Terima kasih Muhammad Hafiz, gerakan beliau 4B pada Rengas terus committed. Sebar-sebarkanlah madrasah kita ni kepada sahabat-sahabat, digerakkan beliau 4B seluruh tanah air. Ada manfaat insya-Allah. Ada manfaat insya-Allah. Itulah penyakit yang tersembunyi yang merupakan antara perangkap syaitan yang terbesar. Dia bukan mengena kepada orang biasa, bahkan sampai kepada para alim ulama. Justru menjadi kewajipan, kata pengarang, justru kerana dia punya jalanya, syaitan tebor jala tu, jalanya sangat besar, sehingga kadang-kadang yang terperangkap masuk jala itu para alim ulama, para abid, maka pengarang kata, N Kedah, terima kasih, ujian 3 ta. Dia sebut 3 ta itu harta, wanita dan takhta. 3 ta, harta, wanita dan takhta. Yang kalau tidak dimanage, tidak diurus dengan betul, dia akan boleh menjerumuskan kita masuk dalam perangkap syaitan yang lebar tu, yang besar tu. Baik. Jadi oleh kerana perangkap itu perangkap yang besar, ya hadza min fadli rabbi. Terima kasih Cikgu Salmiza. Itu antaranya ungkapan hadza min fadli rabbi, bermaksud ini adalah kurniaan, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Kamriah Abdullah, arwah ayahanda saya jadi pendengar, jadi pengajar, alhamdulillah.
Allahyarham Tuan Haji Abdullah, pengajar untuk jemaah haji di kampung, mengajar dengan kaedah hafalan kerana jemaah kebanyakannya butuh huruf tahun 70-an 80-an. Alhamdulillah, ini sumbangan. Betul. Dulu-dulu kita baca kalau kursus-kursus haji, dulu-dulu mana ada tabung haji ditubuhkan atas idea Allahyarham Ungku Aziz sebenarnya. Dalam tahun, lebih kurang dalam tahun berapa ya, 80-an, akhir 70-an atau 80-an begitu. Dan itu adalah sebenarnya adalah amal jariah Ungku Aziz. Ideanya brilian itu. Iaitu membantu orang Islam untuk menaikkan fardu haji. Dulu masih ingat dipanggil Lembaga Urusan Tabung Haji, LUTH. Kemudian baru ditukar sebagai Lembaga Tabung Haji. Rupa-rupanya idea itu bukan setakat membantu orang menunaikan fardu haji, sebab sampai hari ini subsidi yang diberikan oleh tabung haji kepada jemaah yang menunaikan fardu haji sangat besar, lebih daripada separuh sebenarnya subsidi itu. Jadi kita niatkan Zain Hazmi, semoga gelaran yang kita panggil kepada seorang itu dapat mengingatkan orang yang dipanggil itu agar mengingati Allah dan tanggungjawab yang dia galas atas gelaran itu. Gini tuan-tuan sekalian, bila kita sebut gelaran orang tertentu itu, kita menghormati dia satu. Kita menghormati dia bagaimana Nabi SAW menghormati Sayyidu. Sayyidu ni maksudnya ketua kaum berkenaan dihormati dan dipanggil dengan apa yang dipanggil oleh kaum dia. Selama mana tidak melanggar syarak. Jadi kita panggil tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang menjadi tanggungjawab selepasnya adalah orang yang dipanggil itulah bagaimana dia mengawal persepsi itu. Jadi balik pada buku ni, pengarang kata oleh kerana penyakit ini tersembunyi, dia merupakan perangkap yang paling besar yang ditebarkan oleh syaitan dan iblis, maka menjadi kewajipan untuk diterangkan dalam bab ini puncanya, hakikatnya dan bahagian-bahagiannya. Jadi tuan sekalian, setakat ini kita fahamkan sesungguhnya inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya' wa syahwatul khafiyah. Sesungguhnya perkara yang aku paling takut menimpa umat aku adalah dua perkara, riya' dan syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah ini itu dia suka supaya dirinya itu dipandang tinggi, dipuji dengan sama ada dengan puji-pujian dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, alah bisa tegal biasa kalau kita daripada awal lagi kita tidak menyimpan apa-apa niat untuk mengangkat diri, untuk masyhur, untuk syuhrah, untuk famous, marilah apa juga puji-pujian, dan di celah-celah puji-pujian itu mari pula keji-kejian serupa saja. Ingat tak tuan-tuan sekalian, satu ketika dulu peringkat awal madrasah kita, kawan-kawan ada sebut dalam grup Telegram, begitu marah kepada orang yang respon dalam YouTube channel kita ni, dia thumb down, dia letak jempol ke bawah. Dia marah. Saya kata tak apa, kadang-kadang mana tahu dia tersilap picit. Kemudian dia seorang je yang thumb down, yang lain tu dengar saja, share dan like lagi, tak ada masalah. Dan tidak pun sikit menggoreskan hati ataupun rasa kita tersentak. Itu adalah biasa. Saya tengok tuan-tuan sekalian, YouTube bacaan Khalil Khusari almarhum, Syekhul Muqari di Mesir. Dia hanya baca Quran saja, tetapi yang thumb down itu beratus-ratus. Saya pun pelik, pasal apa orang tak suka dengar baca Quran. Tapi tuan-tuan sekalian, pujian dan kejian sama saja bagi orang yang mengenal diri dia sendiri. Jadi bila kita dengar orang itu dipuji dengan banyak, jangan buruk sangka dengan dia. Kita pula judge dia, jadi hakim. Oh, rupanya dia suka puji-pujian. Mana tahu dia suka puji-pujian. Orang puji dia bukan bermakna dia suka puji-pujian tu. Jadi tak boleh kita judge orang, kita menghakimi orang lain. Biarlah dia sendiri monolog dalam diri dia sendiri untuk menghakimi diri sendiri. Bagi kita, tuan-tuan sekalian, banyakkan berbaik sangka dengan orang lain. Tuan-tuan sekalian, punca-puncanya.
punca cintakan pangkat. Maaf Tuan, akhir kalam tak akan hilang. Hanya tinggal T untuk menunggu akhirat. Maaf, saya tak berapa faham. Cik. Tuan Abdul Aziz. Punca cintakan pangkat adalah kerana keinginan untuk masyhur dan untuk terkenal. Itulah hubu syurah dipanggil, untuk glamour. Ini adalah satu bahaya yang sangat besar. Jalan selamat adalah bersifat al-khumul. Khumul bermaksud lebih suka untuk tidak kenal, tidak dikenali dan tersembunyi dari pengetahuan umum. Terus sekalian, alhamdulillah, kita baca kitab ni, kita didedahkan dengan terma-terma kalimat-kalimat biasa berlega dalam alam sufi, alam ahli tasawuf, ahli akhlak, mereka yang ahli tazkiyatun nafsi, yang nak membersihkan hati, iaitu seperti tadi ni kita jumpa perkataan baru al-khumul. Hari itu kita jumpa perkataan ithar dan seterusnya lah. Itu perkataan-perkataan yang biasa berlega dalam kamus ahli sufi. Ahli tasawuf yang tujuan utama tasawuf adalah untuk membersihkan hati yang berakhir melahirkan kepada jihad, insya-Allah. Nur Azalin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bentuk pujian kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan fitnah pada diri orang tersebut? Pertama, kita kena nilai orang tu. Orang tu agak-agak bila kita puji dia tu, dia boleh accept dan dia boleh manage tak pujian tu. Kalau track sebelum ini bila kita puji dia makin dahsyat dia punya riaknya tu, itu jangan dibuat. Kita tolong dia dengan kita tidak beri puji-pujian yang berlebihan. Kalau kita nak puji orang, tuan-tuan sekalian, kita gunakan perkataan Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, cantik baju hari ni, Alhamdulillah. Tahniah, cantik baju ni, Alhamdulillah. Gitu. Paling tidak kita mengingatkan dulu perkataan Allah tu. Supaya yang dipuji tu dia akan tersentap dulu, ya. Ini adalah pujian ini adalah yang terlebih layak mendapatnya adalah Allah Ta'ala, dan kita kena kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kerana ahli kebajikan tidak sekali-kali berniat untuk mendapat kemasyhuran dan tidak akan menonjolkan dirinya itu dan mencari jalan yang menuju ke arah kemasyhuran itu. Sekiranya kemasyhuran itu datang daripada Allah, mereka tetap cuba untuk melarikan diri darinya kerana mereka lebih mengutamakan untuk tidak menonjolkan diri. Itu yang berlaku di kalangan para alim ulama dulu. Jadi ustaz kita ni buat macam ni, mudarasah dan sebagainya, bukankah ia satu bentuk penonjolan diri? Suria binti Muhammad Nur, tajuk ini sangat sesuai dan relevan dengan dunia hari ini. Semua orang berbuat tunjul diri dalam media sosial. Ada positif, ada yang negatif. Baik tuan-tuan sekalian. Kita buat ini mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT jaga niat kita dan dia menjadi qudwah, legacy kepada masyarakat akan datang. Kita cuba untuk dipanggil dalam hadis kan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang yang menjadi pemula kepada satu benda yang hasanah, kalau diikuti, maka dia akan diikuti oleh orang lain. Ulama dulu tulis kitab. Kitab itu kena tulis nama pengarang sebab supaya senang dibuat rujukan dan juga senang untuk dibuat kebertanggungjawapan. Tetap perasan tak kitab lama, sebelum nama dia tak panggil yang berhormat ke, tetapi disebut Al-Faqiru ilallah, Al-Haqiru indallah. Al-Faqiru ilallah, contohlah, Al-Faqiru ilallah Osman bin Daud. Al-Haqiru indallah Mahmud bin Isa, contohnya. Al-Faqiru ilallah bermaksud yang fakir di sisi Allah Ta'ala. Baru nama dia. Jadi itu adalah sebagai
bagaimana cara kita nak mengekang hubul syuhrah itu. Baik. Jadi apa yang kita buat ini mudah-mudahan tidaklah termasuk yang tercela itu. Mudah-mudahan Allah kira sebagai yang terpuji. Yang terpuji kerana tuan-tuan sekalian, inilah perkara yang boleh kita lakukan untuk kita perbaiki diri kita masing-masing. Wallahu alam. Insya-Allah besok kita akan sambung tajuk ini. Kita akan sambung tajuk ini dengan cerita-cerita, contoh cerita-cerita salafus salih, bagaimana mereka cuba mengelakkan diri mereka daripada menonjolkan diri. Dan hari ini betul tadi seperti mana yang disebut oleh salah seorang tu, menunjukkan bahawa hari ini memang ramai orang yang nak menonjol diri, sampai menonjol diri dengan cara tak masuk akal. Sebabkan nak kemasyhuran, dia buat benda-benda pelik. Benda-benda pelik yang benda-benda yang tidak berfaedah. Dia buat TikTok, dia mengungkap perkara tak elok. Itu pun benda yang tak sepatutnya lah. Syahrul Razali. Maaf Datuk, astagfirullah, gelaran dunia Tun Tan Sri dan sebagainya. Tidak kurang juga gelaran agama Syekh Naqib Habib. Juga ganggu hati kita, lalai balik rujuk kepada Allah Ta'ala. Betul lah. Habib, Ustaz pun gelaran. Ustaz Zamri. Itu pun gelaran. Antara positifnya gelaran-gelaran itu, dia mengingatkan tuan mempunyai diri supaya awak tu Ustaz, buatlah kelaku macam Ustaz. Sebagai contoh, qudwah kepada orang lain. Awak tu haji, awak tu hajah. Buatlah cara sebagai hajah ataupun haji karakternya. Ummu Ahmad Ibrahim. Bagaimana dengan penggunaan Masya Allah seperti yang dinyatakan dalam Al-Kahfi? Boleh kita melihat satu yang mengkagumkan. Masya Allah itu maksudnya lah Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan-ungkapan itu biasanya kalau boleh kita biasakan menggunakannya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Supaya lidah kita itu dibasahi dengan zikir, dalam masa yang sama kita tidak terlupa kepada kalau kita dapat nikmat, pemberi nikmat berkenaan. Kalau kita memuji, ingat kepada Allah yang lebih berhak untuk mendapat pujian. Sebelum pujian-pujian itu turun grade-nya kepada manusia dan juga kepada makhluk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa takat ini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Hadza wa sallallahu ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Alhamdulillah semalam saya mengedarkan lebih kurang 4 buah buku di sekitar Taman Operasi, Perkara Zaki dan juga di sekitar-sekitar Ipoh ni lah. Yang dekat-dekat dengan taman saya. Ada lagi hari ini 6 buah buku akan saya edarkan di pejabat. Cikgu Lailatul Hazlina contohnya, Puan Rohida, Cikgu Rohida dan juga Ustaz Amri dan hari ini juga insya-Allah malam tadi kami gotong royong packing buku anak beranak untuk kita hantar insya-Allah pada hari ini kepada destinasi tuan-tuan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk sampai kepada tuan-tuan dengan selamat kitab-kitab berkenaan. Kemudian bagi mereka yang berhajat untuk beli kitab, kita fikirkan semula lah macam mana nak cetak semula ke dan sebagainya. Dan masa ke masa kita akan maklumkan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قد غفلنا وكلنا
في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى